A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair, amma ba'du. Alhamdulillah, dapat lagi kita sambung tadabbur Al-Quran, dan hari ini kita sambung tadabbur surah Al-Fajr. Sebelum tu saya minta maaf sebab terlewat masalah teknikal. Okey, kita berhenti sampai ayat yang ke-8. Surah Al-Fajr, mungkin saya telah sebut, ada ulama mengatakan ia turun ketika dalam keadaan Nabi tengah bersedih, iaitu dipanggil tahun Amul Huzni, tahun kesedihan. Tahun itulah pakcik Nabi yang banyak mempertahankan Nabi, yang banyak membantu kerja dakwah Nabi, meninggal, iaitu Abu Talib. Dan juga tahun itu juga meninggal isteri kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Jadi setelah dalam keadaan kesedihan tu, Allah nak hiburkan hati Nabi, dan hiburan Allah kepada Nabi ialah Al-Quran. Bukan material, bukan kebendaan, bukan hiburan yang biasa kita berhibur, tapi hiburan bagi orang beriman, khususnya kepada Nabi kita SAW, ialah Al-Quran. Jadi Allah turun surah ni bermula dengan Wal Fajri, untuk menggambarkan bahawa kesedihan Nabi itu adalah bersifat sementara. Sebagaimana waktu malam, kegelapan di waktu malam hanya bersifat sementara, kemudian akhirnya akan muncul waktu fajar. Waktu fajar itu adalah ibarat kemenangan ataupun waktu kegembiraan bagi Nabi dan para sahabat. Kemudian akhirnya akan muncul. Okey. Jadi Allah bersumpah dengan beberapa makhluknya. Satu Al-Fajr, yang kedua malam-malam yang ke-10, yang ketiga Asy-Syaf'i, yang keempat Al-Watr, dan yang kelima Wal-Lail, waktu malam. Kemudian Allah beritahu, hal fi zalika qasamul lizi hijrin. Sumpah ini semua adalah untuk orang yang berakal. Jadi pengajarannya, Quran nak bercakap dengan orang yang berakal. Quran nak bercakap dengan orang yang peka, bukan orang yang pekak. Kalau pekak, Quran tidak sesuai, tidak setaraf Al-Quran untuk bercakap orang yang pekak, orang yang tak faham. Sebab tu Allah kata hal fi zalika qasamul lizi hijrin. Jadi siapa yang baca Al-Quran, maka sebab tu Allah kata wajib diam dan dengar. Sebab Quran nak bercakap dengan orang yang boleh memahami. Dan lepas itu bila Allah kata Quran ni adalah untuk orang yang berakal, dan sumpah yang Allah sebut dalam Quran pun, khususnya dalam surah Al-Fajr juga adalah untuk orang yang berakal. Kemudian Allah nak uji akal manusia yang membaca Al-Quran, termasuklah yang membaca surah Al-Fajr. Kamu berfikir tak bagaimana kehebatan Allah ketika membinasakan kaum-kaum yang taghut, yang melampau, yang kufur kepada Allah, yang mendustakan para nabi mereka? Kamu fikir tak tentang kehebatan Allah? Kaum yang disebut dalam surah Al-Fajr, 3 kaum. 3 kaum ni adalah 3 kaum yang terkenal, yang kesan kebinasaan mereka ada ketika Quran diturunkan, bahkan sampai hari ini.
Banyak lagi kaum yang Allah binasakan, tapi Allah tidak sebut. Allah sebut 3 saja dalam surah ini. Dan 3 kaum ini, orang Arab Mekah tahu cerita mereka. Bahkan orang Arab Mekah juga melihat dengan mata kepala mereka kesan-kesan kebinasaan kaum ini. Jadi kita dah belajar kaum yang pertama yang Allah binasa ialah kaum Ad. Kaum Ad, apa yang Allah nak bagi itu sebenarnya? Satu, Allah cipta kaum Ad ni dalam keadaan luar biasa. Kekuatannya dari segi fizikalnya, dan mereka boleh membina bangunan yang kukuh. Walaupun ketika itu tidak ada peralatan yang moden, yang canggih, tapi mereka boleh membina bangunan yang kukuh. Iram zatil imad, mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Bahkan Allah mengiktiraf kekuatan mereka yang tidak pernah dicipta oleh Allah, melainkan mereka saja di zaman mereka. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Tapi sebab kesombongan mereka, sebab kebongkakan mereka, maka Allah binasakan. Kalau mereka berbangga dengan kekuatan fizikal mereka, yang mereka lupa bahawa yang mencipta mereka sehingga mereka kuat dan hebat ialah Allah. Jadi Allah sebenarnya lebih kuat daripada mereka, tapi mereka lupa, mereka sombong, maka Allah binasakan mereka dengan makhluk Allah yang paling ringan, iaitu angin. Kemudian kaum yang kedua ialah kaum Samud. Kita tadabbur. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa Samud, dan kaum Samud. Kaum Samud ni nabinya adalah Nabi Saleh. Nabi Saleh. Dan di mana tempatnya? Tempatnya ialah di antara kita padam dulu sikit. Kalau di selatan Saudi, Yaman, di sini kaum Ad. Kaum Samud ialah di antara Madinah dengan Syam. Sini Madinah, di sini Syam. Antara Madinah dengan Syam, kat tengah-tengah. Dan juga berdekatan dengan Tabuk. Berdekatan dengan Tabuk. Dan Nabi kita SAW pernah datang ke Tabuk dan pernah melihat kesan tempat kaum Samud dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang dikenal dengan nama tempat Madain Saleh. Madain Saleh. Dan dalam Al-Quran juga ada nama tempat kaum Samud ni, Allah sebut, iaitu Al-Hijru. Dalam surah Al-Hijru. Cuba buka surah Al-Hijru. Ayat 80. Ada? Kazzabat ashabul walaqad kazzaba ashabul hijri al-mursalin. Okey. Siapa ni ashabul hijri? Kadang-kadang Allah sebut Samud, kadang-kadang Allah tak sebut Samud, Allah sebut ashabul hijri. Jadi ashabul hijri ialah Samud. Samud ialah ashabul hijri. Kalau ashab makna dia penghuni, macam ashabul kahfi, ashabul nar, ashabul jannah, ashabul ukhdud.
Jadi kalau Ashabul Hijri penghuni tempat yang bernama Al-Hijru. Jadi tempat samud juga dinamakan Al-Hijru. Al-Hijru. Dan surah yang kita jumpa dalam Al-Quran ada salah satu nama surah Al-Hijru, ambil sempena dengan nama tempat kaum Samud. Al-Hijru adalah nama tempat kaum Samud yang terletak di antara Syam dan Madinah. Tapi sekarang lebih terkenal dengan nama Madain Saleh. Nabi bila pergi ke tempat ni, Nabi bagi tahu pada sahabat, la tadkhulu fi makani haula'i al-mu'azzabin illa an takunu bakina. Maksudnya, kata Nabi, jangan kamu masuk tempat mereka-mereka yang dibinasa, yang diazab oleh Allah, kecuali dalam keadaan kamu menangis. Dan kalau kamu tak boleh menangis, fa illam takunu bakina fala tadkhulu. Sekiranya kamu tak boleh menangis, maka jangan masuk di tempat ini. Bila Nabi sampai ke tempat ni, tempat kaum Samud dibinasakan, Nabi sebut hadis tersebut. Iaitu wasiat Nabi, jangan masuk tempat kaum yang dibinasakan di mana-mana sahaja, sama ada kaum Samud ke, kaum Ad ke, kaum Fir'aun ke, kecuali dalam keadaan kamu menangis. Kalau tak boleh menangis, jangan masuk. Jadi ulama berbeza pendapat. Tak boleh masuk tu, bila tak boleh menangis, jangan masuk. Jangan tu adakah haram ataupun makruh. Ada ulama mengatakan makruh masuk dalam keadaan kita suka dan kita tak dapat ambil pengajaran. Dan ada ulama mengatakan haram, sebab Nabi kata jangan masuk. Bila tak boleh menangis, tak boleh sedih, tak boleh ambil pengajaran, haram hukum kita pergi tempat kaum-kaum yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kalau pergi betul-betul nak ambil pengajaran, sedih, menangis dan sebagainya. Okey. Apa kelebihan kaum Samud? Kalau kaum Ad, fizikalnya kuat dan boleh membina Zatul Imad, bangunan-bangunan yang tinggi. Apa pula kelebihan kaum Samud? Allah sebut di sini, kaum Samud iaitu orang-orang yang jabu. Mereka jabu memotong. Memotong sakhra, batu. Sakhra ni batu keras. Iaitu batu bukit. Bilwadi. Bilwadi di lembah. Ataupun di satu tempat. Iaitu Al-Hijru. Wadi ni tempat penempatan kaum Samud. Dan Allah sebut dalam surah Asy-Syu'ara, Allah bagi tahu kehebatan kaum Samud. Allah sebut dalam surah Asy-Syu'ara ayat 149. kan? Watan hituna minal jibali buyutan farihin. Betul kan? Betul? Farihin. Cuba baca ayat sebelum tu. Mula daripada atutrakuna. Atutrakuna fi ma hahuna aminin. Lepas tu fi jannatin wa uyun wa zuru'in wa nakhlin tal'uha
Hadim. Lepas tu ayat ni kan. Okey. Cuba tengok apa yang Allah nak tegur kaum Samud. Pengajarannya sebenarnya untuk kita. Sebab kaum Samud dah tak ada masa ni. Masa Quran diturunkan. Sebenarnya tegurannya ialah untuk orang beriman. Iaitu atatrakuna. Allah nak tegur bila satu bangsa, satu kaum ataupun seseorang, bila diberi nikmat, diberi kelebihan kepada Allah, biasanya mereka sombong. Nanti Allah akan sebut dalam ayat 14 dan 15. Perangai manusia. Bila dapat kelebihan, bila dapat nikmat, mereka lupa kepada Allah. Jadi Allah kata atutrakuna, adakah patut kamu dibiarkan, tutrakuna, kamu dibiarkan fi ma hahuna, di sini, dalam keadaan aminin, kamu rasa aman. Aman daripada apa? Aman daripada azab Allah. Sedangkan kamu kufur, kamu menentang Allah. Tapi kamu rasa selamat. Adakah patut kamu dibiarkan dalam keadaan selamat? Kemudian Allah sebut lagi fi jannatin wa uyun. Dan kamu rasa aman lagi sebab kamu berada dalam taman-taman, kebun-kebun, wa uyun, dan sungai-sungai. Tengok Allah bagi. Ini antara punca manusia sombong, iaitu dengan nikmat Allah. Dan di sini juga Allah nak bagi tahu keamanan, rasa selamat dan nikmat-nikmat yang kat dunia bukan sebagai tanda orang tu beriman kepada Allah. Bukan sebagai tanda Allah sayang pada seseorang. Allah bagi dunia kepada siapa yang dia nak dan kepada siapa yang dia tak suka. Yang Allah suka. Jadi dunia ni Allah bagi pada semua. Yang Allah suka pun bagi, yang Allah tak suka pun Allah bagi. Tengok kaum Samud Allah bagi apa? Jannat. Taman-taman, wa uyun, sungai-sungai, wa zuru', kebun-kebun, tumbuh-tumbuhan, wa nakhlin, dan pokok kurma, tal'uha, yang pelepahnya mayam, iaitu subur. Jadi adakah Allah kata dengan nikmat semua ni, adakah patut kamu dibiarkan melawan Tuhan, kufur kepada Allah, menentang para rasul? Dan Allah bagi lagi nikmat pada kaum Samud. Apa dia? Wa tanhituna. Tanhitu maknanya memahat. Kamu memahat minal jibal. Di sini sebut sakhru, batu. Di sini Allah sebut al-jibal. Maknanya batu tu daripada jibal, gunung. Hebatnya kaum Samud ialah dia boleh pahat batu daripada gunung. Maknanya apa tu? Gunung adalah batu yang paling pejal, yang paling kuat, yang paling kukuh. Berlaku apa pun, gunung tak akan terjejas. Ribut ke, taufan ke, tsunami ke, gunung tak akan bergoyang. Menunjukkan gunung satu binaan yang kukuh. Tapi sehebat-hebat gunung, sekuat-kuat gunung, kaum Samud boleh pahat menjadikan buyutan, rumah-rumah. Farihin. Farihin apa makna? Farihin. Dia beza. Ada orang nama Farihin. Ini orang yang suka. Ini Farihin. Farihin makna dia, kamu memahat gunung-gunung menjadi rumah, menjadi istana dalam keadaan kamu mahir ataupun pakar dalam memahat. Jadi rasanya tidak ada selepas kaum Samud Allah cipta manusia yang boleh menukar gunung jadi rumah, yang boleh menukar gunung menjadi istana. Tidak ada. Biasa ada orang korek pasir daripada gunung kan, dari dalam gunung, tapi gunung kat luar tak terjejas. Ada seorang doktor, dia kata di satu tempat di Syria tu orang korek pasir tanah daripada dalam gunung tu bertahun-tahun, keluar masuk lori setiap hari bertahun-tahun, tapi tengok gunung di luar tak terjejas. Sebab dia bukan pahat gunung, tapi dia ambil pasir dalam gunung. Jadi tak hebat. Yang hebatnya ialah kaum Samud, dia memahat gunung sehingga bertukar menjadi rumah. Cuba bayangkan. Gunung yang besar dia pahat jadi bilik, jadi ruang tamu, jadi dapur, jadi tingkap, jadi pintu. Hebat, kuat. Tapi inilah punca kaum Samud sombong, iaitu dengan kelebihan yang Allah bagi menjadikan mereka sombong. Kemudian
Allah uji mereka dengan apa? Dengan seekor unta. Wa naqatullahi wa suqyaha. Bila mereka minta kepada Nabi Saleh, Nabi mereka, satu bukti yang membuktikan Nabi Saleh itu adalah benar, yang dibawa oleh Nabi Saleh adalah wahyu daripada Allah, maka Allah tunjukkan keluar satu ekor unta yang besar. Kemudian Allah beritahu unta ni, Nabi Saleh beritahu pada kaum Samud, unta ni ada hari khas untuk dia minum. Satu hari kamu jangan kacau. Hari itu unta saja boleh minum, kamu jangan kacau, jangan minum. Dan besok kan hari giliran kamu minum, dan hari itu unta tak minum. Itu saja, mudah aja, simple aja perintah Allah. Tapi akhirnya apa mereka lakukan? Kazzabat, Allah sebut dalam surah apa ni? Kita dah belajar ni. Kazzabat samudu bitaqwaha. Bitaqwaha. Kemudian izim ba'asa ashqaha. Kemudian faqala lahum Rasulullahi naqatullahi wasuqiyaha. Kemudian fakazzabuhu fa'aqaruha hadamdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Surah apa ni? Dia tanya pelajar, surah apa ni? Surah Asy-Syams. Dah tadabbur ke belum? Dah tadabbur kan? Sebelum Al-Fajr, Al-Balad, dan sebelum Al-Balad, Asy-Syams. Okey, Allah kata apa? Kazzabat samudu bitaqwaha. Allah bagi contoh. Qad aflaha, apa dia? Wa qad khaba man dassaha. Telah celakalah jiwa yang kotor. Siapa yang mengotor jiwanya, dia telah rugi. Jadi Allah bagi contoh, jiwa yang kotor siapa? Kaum Samud. Kaum Samud telah mendustakan bitaqwaha dengan melampau. Dan Allah bagi contoh macam mana mereka melampau tu. Izin ba'asa ashqaha, ketika mana orang yang paling celaka di kalangan kaum Samud bangkit. Bangkit apa ni? Untuk menentang Nabi Saleh. Maka faqala lahum Rasulullah iaitu Nabi Saleh berkata pada kaum Samud, naqatullah, unta Allah, wasuqiyaha, dan hari dia minum jangan kacau. Satu hari, senang je perintah Allah. Bukan 3 hari, bukan 1 minggu. Satu hari, hari unta minum jangan kacau. Tetapi akhirnya fakazzabuhu, mereka mendustakannya. Fa'aqaruha, lalu mereka menyembelih unta tersebut. Bukan setakat mereka minum hari unta, giliran unta minum, tapi mereka sembelih unta tersebut. Maka fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawwaha. Allah binasakan mereka bizambihim, dengan sebab dosa mereka, fasawwaha, lalu Allah ratakan tanah. Tengok kaum Samud ni, kehebatan dia, kekuatan dia boleh pahat gunung. Jadi mereka yakin apa saja azab Allah yang turun daripada langit ke, angin ke, hujan ke, ataupun yang datang daripada bumi, tak boleh menghancurkannya, sebab mereka berada dalam gunung yang kukuh. Tapi Allah binasakan mereka bukan dengan angin, bukan dengan gempa bumi, bukan dengan air, tapi dengan apa? Dengan apa? Kalau kaum Ad, dengan angin. Kalau kaum Samud, dengan petir. Allah sebut dalam surah Fussilat. Cuba tengok ayat 15 ke? 15 ke 16? Lepas tu 16 ya. Wa amma Samud. Wa amma 17.
Wa amma Samud fahadainahum. Kan? Fahadainahum fastahabbu al-ama alal fa'akhazathum sa'iqatun wa azab, kan? Okey. Adapun kaum Samud, Allah kata fahadainahum, lalu kami telah memberi hidayah pada mereka. Apa maksud? Allah kata kaum Samud fahadainahum, kami telah bagi hidayah. Hidayah apa yang Allah bagi ni? Kalau Allah bagi hidayah, kenapa mereka kufur? Kenapa mereka menentang Allah, menentang Rasulnya? Hidayah sebagaimana kita dah belajar, hidayah ada dua, kan? Hidayah ada dua. Satu, hidayah ilmu. Yang kedua, hidayah amal ataupun taufik. Jadi yang Allah bagi ni hidayah ilmu. Iaitu dengan hidayah ilmu, mereka sepatut dah kenal Tuhan. Mereka sepatut dah sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mereka tak dapat hidayah amal dan taufik. Maka Allah kata apa? Fastahabbu. Lalu mereka memilih. Mana pilihan mereka? Mereka dah dapat hidayah ilmu. Tunggal lagi nak dapat hidayah amal ataupun hidayah taufik. Tapi akhirnya mereka memilih apa? Fastahabbul ama. Mereka memilih al-ama, kesesatan. Ama ni maknanya asal buta. Buta itu adalah simbolik kepada kesesatan. Alal huda, di mana dengan huda, petunjuk yang kami dah bagi. Antara huda, petunjuk dengan ama, mereka memilih petunjuk. Kesesatan. Maka Allah kata fa akhazathum sa'iqatun wa azab. Lalu petir telah menghancurkan mereka. Petir telah menghancurkan mereka. Subhanallah. Jadi walaupun mereka berada dalam gunung yang kuat, yang besar, yang kukuh, tapi dengan sangkaan tidak ada azab Allah boleh sampai pada mereka. Tapi dengan sebab petir, mereka mati bergelimpangan. Mati bergelimpangan. Bahkan Allah kata fasawwaha, tempat tinggal mereka Allah ratakan jadi macam padan jarak, padan terkukuh. Ini peringatan kepada kita, jangan sombong. Kalau kaum Samud yang kuat, yang hebat, boleh pahat gunung untuk buat istana, pun Allah hancurkan dengan mudah. Kita dengan kaum Samud jauh lebih lagi lemah. Kita nak pahat rumah pun kadang-kadang tak mampu, kan? Jangan nak pahat gunung. Jadi lagilah tak patut kita lawan Tuhan yang begitu hebat. Okey. Sekarang dah berapa dah? 3, kan? 2. Satu, kaum Ad. Yang kedua, kaum Samud. Yang ketiga, wa Fir'aun. Dan Fir'aun. Zil Autad, yang mempunyai autad. Okey, autad ni jamak watdu. Al-watad. Al-watad. Jamaknya autad. Al-autad. Okey, apa makna al-watdu? Al-watdu ni macam kemah, kan? Kemudian hujung kemah ni ada tali. Ada tali. Kemudian di hujung tali ni dipasak dengan besi. Supaya kemah tu tak bergerak. Kalau datang angin pun kemah tu tak bergerak. Sebab apa? Kemah tu dikuatkan dengan besi yang memasak, yang menarik dan mengukuhkan kedudukan kemah. Yang besi pemasak ni dia panggil al-watad. Al-watad. Kalau banyak, autad. Sebab itulah gunung Allah namakan al-autad. Dalam surah apa Allah kata? Alam naj'alil arda mihada
Kemudian wal jibala autada. Sama autad. Allah kata, bukankah kami jadikan bumi mihada sebagai tempat hamparan yang selesa. Mihad, mana bumi Allah jadi rata aja, supaya senang kita berjalan, kita nak buat rumah, kita nak bekerja, kita nak melancong, senang je. Kecuali beberapa tempat ada gunung ganang, tapi kebanyakannya mihada. Kemudian nikmat yang seterusnya ialah juga Allah kata kami jadikan gunung ganang sebagai autad. Apa makna autad? Pemasak. Jadi gunungnya adalah pemasak kepada bumi supaya bumi tidak bergoyang. Maknanya sebab itulah kalau berlaku apa-apa musibah, gempa bumi ke, ribut taufan ke, tsunami ke, banjir besar ke, gunung tak terjejas. Sebab gunung pemasak kepada bumi. Kalau gunung terjejas, mana itu tanda kiamat. Sebab bila gunung dah hancur, bumi pun akan turut hancur. Sebab gunung pemasaknya. Okey? Sekarang, Firaun yang mempunyai autad. Apa makna autad? Yang kita faham ialah pemasak. Banyak. Makna pertama ulama beza pendapat. Dan maksud-maksud yang berbeza ni tidak bercanggah antara satu sama lain. Satu, tentera-tentera. Ini seumpama, kemah ni seumpama Firaun. Firaun boleh pegang kuasa berpuluh-puluh tahun di Mesir. Sebab apa? Sebab dia bergantung pada kekuatan. Kekuatan apa? Tentera. Jadi tentera bagi Firaun tu adalah macam pemasak. Pemasak ini tentera kepada Firaun. Dengan sebab tentera lah, Firaun dapat kekal lama berkuasa di Mesir. Jadi Firaun yang mempunyai tentera-tentera yang mempertahankannya. Itu makna pertama. Yang kedua, balik pada makna asal awal al-watad. Firaun yang mempunyai autad, iaitu Firaun yang mempunyai, kalau ada bentuk siksaan, kalau orang dia ikat tangan kat sini, kemudian dia pasak. Kemudian dia ikat tangan kat sini dengan tali, kemudian dia pasak dengan besi. Kemudian kaki pula dia ikat, dia tarik tali, kemudian dia pasak dengan besi. Jadi antara bentuk siksaan Firaun kepada penentangnya ialah dia letak orang ni tengah-tengah padang pasir ke, kemudian dia tarik tali kat dua tangan, dua kaki, kemudian dia ikat dengan pemasak ni. Pemasak ni dipanggil autad. Jadi maksud yang kedua apa dah? Firaun yang bila nak menyeksa orang, dia menggunakan autad. Alat untuk menyeksa. Bahkan disebut dalam tafsir, antara orang yang diseksa oleh Firaun dalam bentuk autad, siapa dia? Siapa dia? Isterinya Asia. Firaun nak paksa Asia supaya murtad, dia menyeksa Asia dalam bentuk autad. Dia letak tengah-tengah, dia ikat kaki, dua tangan, kemudian dia pasakkan. Yang akhirnya Asia berdoa kepada Allah apa? Apa doa Asia? Siapa ingat doa Asia? Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Kemudian wa najjini min Fir'aun wa amalihi wa najjini minal qaumi az-zalimin. Doa Asia ketika diseksa dalam bentuk autad oleh Fir'aun ialah Rabbi ibnili, wahai Tuanku, binalah untukku indaka, di sisi engkau, baitan, sebuah rumah,
sebuah istana fil jannah. Jadi kalau seksaan ini menjadi penyebab untuk aku dapat syurga, tak ada masalah. Tapi dalam masa yang sama, Asyah juga minta diselamatkan. Wa najini, selamatkan aku min Fir'aun. Daripada Fir'aun dan amalannya yang syirik. Fir'aun nak menyeksa, tak ada masalah. Tapi Fir'aun nak paksa aku syirik. Ayat tu selamatkan aku. Selamatkan aku daripada amalan-amalan Fir'aun yang menjadikan aku syirik. Wa najini minal qaumiz zalimin, dan selamatkan aku daripada kaum yang zalim. Okey. Pendapat yang ketiga, autad ialah al-ahram. Kalau siapa biasa pergi Mesir, dia akan pergi melawat akal. Dia panggil apa ni? Piramid kan? Piramid kan? Dalam bahasa dia panggil ahram. Kalau ikut pakar sejarah, piramid ni sejak bila dibina? Sejak bila wujud? Zaman Fir'aun. Makna apa tu? Makna apa tu? Kehebatan Fir'aun dan tenteranya ialah boleh membina satu bangunan yang kukuh daripada zaman dia sampai hari ini tak terjejas langsung. Seumpama piramid itu adalah autad, macam gunung. Kukuhnya piramid itu macam gunung, besarnya macam gunung, tahannya macam gunung. Jadi Allah kata Fir'aun zil autad. Apa dah? Al-ahram ataupun piramid. Itu pendapat ada seorang ulama terkenal di Saudi. Dia lebih condong kepada pendapat al-autad, iaitu yang ketiga. Fir'aun, yang kehebatan Fir'aun, yang baki, yang kesannya masih ada dan semua orang boleh lihat, apa dah? Tentera dah tak ada. Alat untuk menyiasat dah tak ada. Satu je, apa dah? Piramid. Jadi ulama ni dia kata saya lebih condong kepada autad ialah piramid. Jadi kalau kita pergi kat sini, sepatut jangan kita gembira. Okey. Kemudian Allah kata apa? Allazina, iaitu orang-orang yang tagau. Yang tagau ada tagau. Yang mereka melampau. Tagha ni dalam bahasa Arab ialah lamma taghal ma. Kalau zaman Nabi Nuh, Allah kata bila air telah tagha, mana air telah melimpah daripada had yang sepatutnya, sampai air itu melimpah sampai melepasi gunung, itu tagha. Jadi tagha dalam bab agama ialah melanggar perintah Allah. Melampau iaitu melanggar perintah Allah. Jadi Allah kata semua ni tiga golongan ni. Kaum Ad, kaum Samud, yang ketiga Fir'aun dan kaumnya. Semua itu mereka melampau fil bilad, dalam negeri. Selepas melampau apa mereka buat? Fa'aksaru, lalu mereka aksaru apa dia? Aksaru apa dia? Daripada kasir, banyak. Iaitu mereka banyak melakukan. Fiha, dalamnya, dalam negeri-negeri itu, al-fasad, kerusakan. Okey, apa makna al-fasad? Kerusakan tu apa makna dia? Dia kerusakan yang paling besar ialah kerusakan dari segi apa dia? Akidah. Tapi kerusakan akidah orang tak nampak sebab akidah kat dalam. Dia kerusakan akidah tu dia membawa kepada satu benda yang nampak jelas. Kerusakan apa?
akhlak. Dan sebab itulah Nabi diutuskan untuk apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kalau akhlak dah rusak, itu berpunca daripada akidah. Jadi kerusakan di sini yang dilakukan oleh 3 kaum ialah kerusakan akhlak yang berpunca daripada kerusakan akidah. Firaun menzalimi Bani Israel, dia bunuh anak lelaki hidup-hidup dan membiarkan wanita-wanita hidup dalam keadaan hina sebagai pelacur dan dalam ketakutan. Itu kerusakan akhlak, kezaliman. Kaum Samud mengingkari rasul mereka dan melanggar perintah Allah, iaitu dengan menyembelih unta. Kaum Ad sama juga, iaitu mendustakan rasulnya dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerusakan yang paling besar ialah kerusakan akhlak yang berpunca daripada kerusakan akidah. Jadi nak tahu akidah betul ke tak betul, tengok akhlak. Sebab tu Nabi puji Allah, Allah puji Nabi bukan sebab akidah Nabi, tapi Allah puji apa? Apa yang Allah puji pada Nabi? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad pasti di atas akhlak yang mulia, akhlak yang hebat. Sebab itulah mana-mana bangsa, mana-mana umat yang akhlaknya hancur, itulah gambaran agama yang dah hancur. Agama itu adalah akhlak. Akhlak itu adalah agama. Sebab tu Nabi kata, siapa yang bila bercakap berbohong, dah tak ada akhlak, itu munafik. Bila berjanji tak tepat, itu akhlak tak ada dah, itu munafik. Bila dia beri amanah khianat, itu tidak ada akhlak, itu bukan Islam, itu adalah munafik. Okey. Lalu Allah buat apa? Setelah mereka buat satu, mereka melampau. Tengok tiga-tiga kaum ni apa punca mereka melampau? Cuba tengok Allah nak beritahu kalau berawal daripada awal surah ni, Allah beritahu wal fajri, demi waktu fajar. Kemudian walayalin ashri, 10 awal Zulhijjah. Kemudian wasyaf'i wal watri, kemudian wal laili idza yasr, waktu malam. Semua tu menggambarkan apa? Waktu fajar, waktu malam, waktu 10 awal Zulhijjah, menggambarkan apa tu? Satu, fajar. Yang kedua, 10 Zulhijjah. Ibadatlah. Ibadat 10 Zulhijjah. Yang ketiga, wasyaf'i wal watri, Tuhan. Yang keempat, ibadat waktu malam. Logiknya, bila kita buat semua ni, apa hasilnya? Hasilnya ialah Allah sebut di akhir surah Al-Fajr. Apa dia? Ya ayyatuha nafsu al-mutmainnah. Bila berpegang pada ni, iaitu dia bergantung pada Allah, dengan beribadat pada Allah, dengan mentaatinya, hasilnya mutmainnah. Jadi beza orang beriman ialah orang beriman mutmainnah, tenang dengan apa? Tenang dengan Allah, tenang dengan bila dapat mentaati Allah. Maka di hujung surah Al-Fajr Allah panggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Adapun 3 kaum ni dan juga kaum-kaum lain yang Allah binasa, mereka tenang juga, tapi tenang dengan apa? Mereka tenang dengan apa? Tenang dengan apa? Kalau kaum Ad, tenang dengan kekuatan dia. Dia boleh bina zatil imad, bangunan yang tinggi. Bukan tenang dengan Allah, bukan tenang dengan mentaati Allah, tapi tenang dengan sebab.
satu kekuatan. Apa ni? Kekuatan apa? Bina bangunan. Kaum Ad. Kalau kaum Samud, kekuatan pahat. Ini kaum Ad ni dia kata siapa yang lebih kuat daripada kami fizikal, mana fizikal mereka paling kuat. Kaum Samud, kaum Firaun, kekuatan apa? Kuasa dan tentera, autad. Tengok ini tadabbur. Allah sebut di awal surah dengan wal fajri walayalin ashr. Kemudian di akhir Allah sebut ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kemudian di tengah-tengah Allah sebut kaum-kaum yang tenang dengan benda-benda ni, bukan dengan Allah. Kekuatan fizikalnya, boleh membina bangunan tinggi, tenteranya, kuasanya, yang akhirnya membawa kepada apa? Membawa kepada tak, tengok ayat. Tengok ayat dulu. Allazina tagaw, membawa kepada tagha, melampau, taghut. Jadi Allah nak sebut penyakit ni. Di mana punca dia? Puncanya di sini. Bila ada kelebihan kekuatan fizikal, ada harta, ada kuasa, ada tentera ramai, pengikut ramai, biasanya tagha, melampau. Sebagaimana Allah sebut dalam surah apa ni? Kalla innal insana la yatgha. Sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia yatgha, tagha. Bila tu? Bila ar-ra'ahu, bila dia lihat ar-ra'ahu istaghna. Bila dia melihat dirinya istaghna ni, serba kuat, serba kuasa, banyak tentera, banyak pengikut. Bila ada kelebihan ni, dah bergantung pada kelebihan ni, automatik dia akan membawa kepada taghut. Dan bila taghut, automatik akan membawa kepada apa dia? Tengok turutan ayat. Dia akan buat kerusakan, fasad. Dan bila fasad, apa berlaku? Fasabba, lalu sabba. Sabba apa dah? Sabba menuang air dengan, kalau air satu baldi ke yang penuh, kita tuang. Makna sabba ni tuang dengan banyak. Lalu dia iaitu Allah menuang alaihim, ke atas mereka, Rabbuka, lalu menuang ke atas mereka Tuhan engkau, sauta. Apa makna sauta? Sauta ni makna cemeti ya, cemeti. Jadi cemeti ni bila pukul apa rasa? Sakit. Jadi sebenarnya Allah nak bagi gambaran, yang Allah nak tuang ni benda yang menyakitkan. Tapi Allah bagi contoh cemeti. Kenapa cemeti? Allah nak bagi tahu yang aku bagi kat dunia ni, satu sakit, yang kedua baru sama dengan cemeti. Adapun azab akhirat lagi berganda-berganda. Engkau kesakitan, azab. Cuba tengoklah kaum Ad, macam mana Allah binasakan. Allah pusing di udara 8 hari 7 malam tanpa henti, dengan kuat, dengan laju. Kemudian Allah hempak kepala jatuh dulu dan patah. Itu bentuk sawt azab. Kemudian kaum Samud Allah binasakan dengan pekikan ataupun dengan petir. Dan kaum Firaun Allah lemaskan dalam air. Petir, angin, air. Itu adalah sawt azab Allah. Baru kat dunia. Maka bila manusia berbangga dengan ketiga-tiga, dia mesti melampau. Dia mesti melakukan kerusakan. Dan bila sampai melakukan kerusakan, azab Allah. Okey?
Adapun orang beriman, dia berbangga dengan apa? Orang beriman tahu, semua ni adalah ujian. Jadi orang beriman kalau kuat pun dia tak berbangga, bahkan dia semakin merendah diri. Kalau pengikut ramai pun dia tak rasa hebat, bahkan dia semakin bergantung kepada Allah. Tapi dia bergantung, dia berbangga dengan apa ni? Dengan ibadat dia kepada Allah, dengan ketaatan, maka dia akan dapat mutmainnah. Lepas mutmainnah, dia dapat apa? Udkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Jannah. Ha, ni beza. Beza. Jadi siapa-siapa yang berbangga dengan apa yang dimiliki, sama ada fizikalnya, hartanya, duitnya, dia tak ubah seperti kaum Ad, kaum Samud, dan dia akan melampau. Sama ada dia ambil hak orang ataupun dia tak bagi hak orang. Hak orang miskin dia tak bagi. Dan di situ dia akan buat kerusakan, dan kalau tak bertobat, azab Allah pasti akan menimpanya. Jadilah orang beriman yang sedikit pun tak memberi kesan dengan kelebihan ini. Yang mereka rasa tenang ialah bila dapat beribadat pada Allah, khususnya di waktu-waktu tersebut. Waktu yang terbaik, waktu fajar, waktu malam, 10 awal Zulhijjah. Okey. Kemudian, inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Rabbaka, Tuhan engkau. Lam tu lam taukid, pasti. Bil mirsad. Mirsad ni nak terjemah apa ni? Pasti sangat memerhati. Ayat ni adalah amaran. Amaran kepada siapa ni? Kepada orang kafir dan juga kepada orang beriman. Maknanya bagaimana Allah boleh azab semua kaum-kaum yang dahulu, yang dusta pada Rasul mereka, yang buat kezaliman, yang buat kerusakan. Seorang pun tak terlepas. Sebab apa? Sebab Allah tu maha mirsad, maha memerhati. Apa saja yang dilakukan oleh hambanya, yang besar, yang kecil, yang terang, yang tersembunyi, walaupun dalam batu, dalam tanah sekalipun, Allah mirsad. Jadi tak mungkin seorang terlepas. Tidak ada seorang pun yang akan terlepas. Dia ada seorang ulama, dia bagi contoh. Dia suruh budak-budak main di tengah padang. Buatlah apa saja kat situ. Kemudian dia akan keluar. Setelah dia main, dia akan keluar melalui satu pintu saja. Dan pintu di situ ada polis, ada tentera yang akan cek satu persatu. Jadi dia kata pada budak-budak, masuklah padang ni dan buatlah apa saja kamu nak buat. Tapi kamu akan keluar melalui satu pintu dan di situ ada polis, ada tentera akan cek setiap apa yang kamu buat. Macam mana perasaan kita? Kita akan perhati, akan buat betul-betul yang disukai ataupun yang tidak menyalahi undang-undang. Tempat keluar itu dipanggil mirsad. Tempat keluar tu dipanggil mirsad. Sama juga Allah kata apa? Inna jahannama kanat mirsada. Dalam surah apa ni? Sesungguhnya Jahannam itu, neraka Jahannam, ada satu tempat yang malaikat akan sentiasa memerhati apa yang dibuat oleh ahli neraka. Jadi ahli neraka duduk dalam neraka, dalam panas. Dia dah terseksa dengan minuman air panas, dengan makan buah zakum, minum air darah dan nanah. Kemudian diperhati pula oleh para malaikat. Jadi mirsad ni satu amaran daripada Allah kepada kita semua. Okey. Habis ada lagi masa? 11.10. Dah habis lah. Sebab mula-mula lewat. Tapi ikut time dia dah habis kan.
Ayat 1 sampai 14 fasa pertama. Satu, Allah bersumpah. Kemudian Allah cerita, walaupun bukti kebesaran Allah cukup jelas, cukup banyak, tapi kaum manusia ramai lagi yang masih kufur kepada Allah, masih tak nampak kebesaran Allah. Itu fasa pertama. Fasa kedua ialah ni, bermula daripada ayat 15, iaitu Allah nak beritahu sifat ataupun perangai manusia. Bila dapat nikmat, apa sikap mereka yang Allah nak tegur, dan bila Allah sempitkan rezekinya, apa sikap mereka yang juga Allah akan tegur. Kita sambung akan datang. Ayat 15 ni tak boleh satu ayat, dia bersambung. InsyaAllah kita berhenti setakat ayat 14. Jadi pengajaran yang paling penting daripada ayat yang kita belajar ialah jangan rasa tenang dengan sebab. Sebab ni mana bukan punca dia lah. Kalau kita dapat duit itu hanya sebagai sebab, tapi puncanya daripada Allah. Jadi jangan kita rasa tenang dengan sebab-sebab. Harta, anak isteri, kenderaan, rumah. Jangan rasa tenang. Sebab itu adalah sebagai sebab sahaja. Tapi tenanglah dengan pemilik semua itu ataupun penganugerah semua yang kita miliki, iaitu Allah. Maknanya kalau ada harta, jangan rasa senang, jangan rasa puas. Tapi sebaliknya, bila dapat beribadat pada Allah, dapat bangun malam, dapat solat fajar berjemaah, tenanglah apabila dapat mentaati Allah. Tenanglah bila dapat berzikir kepada Allah. InsyaAllah orang macam ni ciri-ciri ahli syurga. Tapi kalau rasa seronok, rasa tenang dengan harta, dengan kekuatan, dengan pengikut ramai, ini antara ciri-ciri kaum yang derhaka kepada Allah, yang akhirnya akan membawa kepada melampau, kemudian akan melakukan kerusakan. Sama ada dia ambil hak orang ataupun dia tak bagi hak orang. Orang beriman, bila dia tenang dengan Allah, dia tak akan cinta kepada harta. Sebab tu orang beriman, bila dapat harta, dia mudah nak bagi pada orang. Sebab dia tahu yang dia ada, iaitu Allah, lebih mahal daripada harta. Cukup setakat tu. Ada soalan? Orang yang sedang nazak di biar macam tadi. Silau yang tu pula. Okey. Orang yang sedang nazak dibisikkan dengan ayat Al-Fajri 27 dan 28 ke telinganya. Adakah dalil? Tak ada dalil. Tak ada dalil. Bila kita baca ya ayyuhan nafsul mutmainnah, seolah kita dah menghukum dia adalah ahli syurga ataupun dia adalah orang yang jiwanya tenang. Tak ada. Yang ada dalil ialah bila Nabi zarah orang yang sedang nazak, apa Nabi buat? Macam biasa yang kita tahu, kita talqinkan dia, ajar dia mengucap la ilaha illallah. Pastikan akidahnya jelas, iaitu mentauhidkan Allah. Yang kedua, yang pertama ramai orang buat, tapi yang kedua ni ramai orang tak buat. Apa dia? Dalam satu hadis sahih, Nabi bila masuk kepada seorang pemuda yang sedang nazak, apa Nabi buat kepada pemuda ni? Nabi tanya soalan. Bukan Nabi baca ayat 27 surah Al-Fajr, bukan. Nabi tanya pemuda ni, kaifa tajiduka? Bagaimana engkau dapati diri engkau sekarang? Maksudnya apa? Bagaimana perasaan engkau sekarang? Tengah-tengah nak mati ni, tengah malaikat nak cabut nyawa. Macam mana perasaan engkau sekarang? Maka jawab pemuda itu, arjullah wa akhafu zunubi. 4 patah aja. Satu, aku sangat mengharapkan rahmat Allah dan keampunannya, dan dalam masa yang sama aku sangat takut kepada dosa-dosaku dan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka jawab Nabi, tidak berkumpul dua perasaan ini dalam seseorang, melainkan Allah akan perkenankan, Allah akan beri apa yang dia nak. Kalau dia nak rahmat Allah, keampunan, Allah akan bagi. Dan kalau dia takut pada azab Allah, Allah akan selamatkan dia. Maksud apa tu? Maksudnya ialah bersangka baik kepada Allah. Ini yang paling penting.
Yang ni ramai orang pergi ziarah orang yang sedang sakit ataupun nazak nak mati, dia tak nasihat sebagaimana Nabi nasihat kepada pemuda ni. Yang paling penting masa nak mati bukan baca ayat Al-Quran. Kadang-kadang ayat Al-Quran pun dia tak faham. Tak. Yang penting betulkan perasaannya khususnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu wajib dia bersangka baik di saat kematian kepada Allah. Jangan kata aku dah tak ada harapan dah, aku memang ahli neraka, habis. Bila dia bersangka buruk pada Allah, maka buruklah nasibnya. Sebab Allah sebut dalam hadis kursi, ana inda zanni abdi bi. Aku mengikut sangkaan hambaku kepadaku. Kalau hambaku bersangka baik padaku, baiklah jadinya. Dan kalau hambaku bersangka buruk padaku, buruklah hasilnya. Itu ada sunnah. Itu ada sunnah Nabi. Adapun baca Yasin, baca surah Al-Fajr ayat 27, tak ada. Itu bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang penting betulkan akidah, betulkan perasaan orang yang sedang menghadapi kematian. Mana? Kalau orang yang belajar dan ajar agama tapi akhlak buruk, adakah itu tanda akidahnya? Ya, betul. Jelas. Kalau dia mengajar orang tapi akhlaknya buruk, dia adalah akhlak buruk. Itu tanda akhlaknya buruk. Walaupun mungkin kita nampak cantik, tapi bila dia mengajar kemudian akhlak buruk, sebenarnya itulah tanda tak betul. Bahkan Allah mencela orang yang suruh orang tapi dia tak buat. Bila akhlak dia buruk, mana dia tak buatlah. Allah kata apa? Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Surah Al-Baqarah. Allah kata, adakah patut kamu suruh orang ramai bil birri, buat benda baik, wa tansawna anfusakum, dan kamu lupa untuk membaiki diri kamu, sedangkan kamu baca kitab, kamu baca Al-Quran, kamu tahu yang kamu suruh kamu belum buat. Afala taqilun, kamu tak berakal ke? Allah mencela orang yang mengajar tapi akhlaknya buruk. Dan juga Allah mengatakan dalam surah Saf, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kemurkaan Allah sekiranya kamu cakap apa yang kamu tidak buat. Jadi jenis mengajar tapi akhlak buruk ialah orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana akidah dia tak betul. Dia tidak ikhlas. Dan satu lagi saya ingatkan, satu hadis sahih Nabi kata, dalam kumpulan ahli neraka tu ada satu manusia dicampak ke dalam neraka, kemudian dia berpusing. Dia berpusing macam keldai berpusing tempat ikatannya. Isi perutnya terburai dan dia berpusing sekitar isi perutnya. Jadi bila ahli neraka lain nampak, dia tanya, ini aku kenal ni. Dulu kamu mengajar kami kan? Dulu kamu yang suruh kami buat baik. Macam mana kamu boleh masuk neraka sama dengan kami? Dengan jawapan orang ni, dia kata, dulu masa kat dunia aku suruh orang buat baik, tapi aku tak buat. Dulu kat dunia aku larang orang buat benda mungkar, tapi aku yang buat. Inilah akibatnya. Okey, ada soalan lain? Berkenaan dengan tadabbur minggu lepas, doa semasa sujud dan duduk antara dua sujud sebelum nak bagi salam. Duduk antara dua sujud sebelum nak bagi salam, duduk tahiyat, bukan duduk antara dua sujud. Adakah kena doa dalam hati atau kita boleh membacanya macam biasa? Doa yang terbaik ialah doa yang diambil daripada Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW, iaitu dalam bahasa Arab. Apatah lagi di dalam solat. Dalam solat kita wajib berdoa di dalam bahasa Arab, kecuali ada ulama mengecualikan orang tu mu'allaf, dia pun tak reti bahasa Arab dan dia nak berdoa dalam solat. Sebab doa waktu salat, apatah lagi ketika sujud, adalah Nabi kata doa yang mustajab, kerana itu paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ulama mengecualikan orang yang mu'allaf, yang tak reti bahasa Arab langsung, ketika itu dibolehkan.
sementara dia pandai bahasa Arab, dibolehkan dia berdoa dalam bahasanya. Tapi bagi orang macam kita tak boleh berdoa kecuali dalam bahasa Arab. Dan kalau kita tak tahu juga bahasa Arab, ada juga pendapat mengatakan boleh berdoa dalam hati. Tapi bagi saya, Nabi sebut dalam satu hadis, fajtahidu fid du'a. Bila kamu berdoa, hendaklah bersungguh-sungguh. Bila bersungguh-sungguh, kena sebutlah. Jadi sebaik-baik sebutlah doa, biar ada lafaz, ada bunyi. Kalau tak tahu bahasa Arab, belajarlah. Ataupun hafal doa dalam bahasa Arab yang kita faham maknanya. Wallahu alam. Benarkah doa ibu bapa kepada anaknya mustajab umpama doa Nabi? Ada dalil doa ibu bapa mustajab, tapi taklah sama dengan doa Nabi. Doa Nabi ni umum, apa saja doa Nabi walaupun bukan kepada anak mustajab. Tapi doa ibu bapa ni hanya kepada anak mustajab. Ada dalil, cuma saya tak ingat dalil tu. Wallahu alam. Dah. Tak ada? Okey, kelas kita akan datang besok pukul 10.30 insya-Allah. Sambungan tadabbur surah Ar-Ra'd. Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh, baru nampak masih sejuk 8.0. Oh, suka.